Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kembali kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada sebuah kitab kecil terjemahan daripada tajuk asalnya ya kaifa tanju min makaidi syaitan, agar selamat dari godaan syaitan, ya, agar selamat daripada godaan syaitan disertai 20 resip penangkal. Di mana kitab ini yang menjelaskan tentang dua bab yang utama, iaitu bab yang pertama pada menjelaskan tentang syaitan dan tipu dayanya. Alhamdulillah telah selesai menjelaskannya. Dan sekarang kita berada pada bab yang kedua, iaitu bab yang terakhir di bawah tajuk bagaimana agar selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya, yang memuatkan 20 cara. Dan kita telah sampai kepada cara yang ke-7. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan memasuki cara yang ke-8, iaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla pada muka surat 73. Baik, langsung saja kita bacakan penjelasan pengarang, iaitu pada poin yang ke-8 muka surat 73, iaitu jalan untuk kita selamat daripada tipu daya syaitan, iaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Jika kita membuka lembaran Al-Quranul Karim, kita akan temui banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang zikir. Dan zikir ini bahasa mudahnya adalah iaitu mengucapkan suatu ucapan yang berbentuk pujian kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ingatnya seorang hamba kepada Rabb-Nya. Jadi zikir yang dimaksudkan di sini adalah zikir yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba dari sudut ucapan. Kerana zikir itu maksudnya luas. Zikir itu kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali mengikut konteks yang dibicarakan. Ada di dalam ayat Al-Quran kita akan jumpa bila disebut tentang zikir, maksudnya adalah penjelasan. Ada yang kita akan temui di dalam ayat Al-Quran, zikir adalah bermaksud peringatan. Ada juga zikir yang berbentuk cerita, kisah. Dan ada zikir yang berbentuk kemuliaan, maknanya. Dan ada zikir yang merujuk kepada hari, iaitu hari Jumaat. Jadi zikir ini, lihat pada konteks ayatnya, barulah kita tahu maksudnya. Adapun dari segi bahasa mudahnya, umumnya zikir itu adalah mengingati. Ingat. Contoh dalam surah Jumaat itu adalah dia mengingati Allah. Itu adalah hari Jumaat. Sebagaimana Allah sebut
ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila diseru kepada kamu ini, ya, kepada kamu untuk menunaikan, ya, solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah. Ingat apa ni? Iaitu mendirikan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi di sini berzikir ini adalah secara umumnya mengingati Allah. Mengingati Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan pada Allah itu, ya, pelbagai. Dimulai yang wajib dengan menunaikan apa yang terkandung dalam perintah Allah, rukun Islam, rukun iman, dan berbagai lagi. Baik. Jadi di sini, ya, apa yang dijelaskan di bawah tajuk berzikir ini adalah iaitu mengatur urusan hidupan seharian kita dengan, ya, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan yang disunahkan oleh Nabi SAW. Baik. Penjelasannya. Cara Allah Ta'ala mengingat hamba-Nya adalah dengan memberikan pertolongan kepadanya dalam menghadapi syaitan, serta menjaganya dari keburukan syaitan tersebut. Oleh kerana itu, Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada berbagai kesempatan. Seperti ketika masuk dan keluar rumah, ketika masuk dan keluar WC. WC ini adalah tandas. Dia bukan baca WC, ini Indonesia, dia pronunciation, phonetic. Dan keluar WC yang keluar daripada kamar kecil atau tandas. Ketika makan dan minum, ya, serta di berbagai tempat lainnya. Betapa banyaknya penyakit-penyakit jiwa, was-was, kerasukan jin, epilepsi, ya, penyakit ayan, dan penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan kerana melalaikan zikir-zikir tersebut dan meremehkannya. Jadi ini adalah kesimpulan dan peringatan penting bahawa Islam mengatur urusan kita, ya, bagaimana bentuk kita mengingati Allah. Allah Ta'ala atur hidup kita, ya, dari jurusan perkara yang diwajibkan. Dia atur waktunya, solat 5 waktu dalam sehari, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, mengeluarkan zakat, ya, menunaikan haji, dan ditambah dengan amal-amal ketakwaan yang lain, ya, itu amal-amal nafilah, ya, amal-amal yang disunatkan. Dan bagaimana kita mengatur segala aktiviti harian kita agar bernilai ibadah. Dari mulai bangun tidur, kembali semula ke tidur, ya, sepanjang perjalanan kehidupan kita itu ada saja aturan yang telah disunahkan. Itulah dinamakan sunnah Nabi SAW. Dan banyak sekali bacaan-bacaan yang tak terhitung banyaknya. Ya, barangkali habis usia kita pun kita tak mampu untuk mengingati dan melaksanakan semuanya. Maka hendaklah setiap diri berusaha untuk bersungguh-sungguh mengamalkan, mempraktikkan, ya, sunnah-sunnah Nabi SAW itu. Ya, jangan diganti dan disibukkan yang bukan daripada sunnah Nabi SAW. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fazakarallahu inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya." Ya, idza, apabila dakhala, ya, masuk seorang itu, apabila seorang itu, ya, berzikir kepada Allah ketika masuk ke rumahnya. Ya, bila seorang lelaki itu masuk ke rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, kemudian dan ketika dia makan, ya, dia berzikir kepada Allah ketika dia masuk ke dalam rumahnya dan dia ketika dia makan. Maka syaitan berkata kepada temannya, ya, kamu tidak punya tempat bermalam dan kamu tidak mendapatkan makan malam. Dan apabila orang itu berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, maka syaitan berkata kepada temannya, ya, kamu punya tempat bermalam. Ya. Dan apabila seorang itu tidak berzikir pula ketika makan, maka syaitan berkata kepada temannya, kamu mendapatkan tempat bermalam sekaligus makan malam. Beliau SAW juga bersabda, "Idza raqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza."
wal yakulha wala yad'ha lisyaitan. Apabila suapan salah seorang daripada kamu jatuh, maka ambillah. Lalu buanglah kotoran yang menempel padanya, lalu makanlah. Yang sisanya janganlah ia membiarkannya untuk syaitan. Di sini hadis ini yang dipaparkan di sini memberi satu contoh bagaimana bentuk kita mengingati Allah Taala dalam perbuatan kita. Contoh perbuatan di sini adalah diberikan dua contoh amalan, aktiviti harian seorang manusia. Seorang yang beriman, iaitu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dan ketika dia makan. Apa akibatnya apabila dia tidak iringi dua perbuatan ini dengan berzikir kepada Allah? Maka syaitan akan bersamanya. Syaitan akan bersama dalam dua urusan tadi. Dan sungguh itu merupakan tanda kerugian kerana apa? Hilang keberkatan. Apabila dua perkara ini masuk ke rumah dan ketika makan, jika dia tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan bergembira. Dengan apa? Faedahnya dia dapat bermalam bersama di dalam rumah kita. Dan bila dia makan tidak berzikir kepada Allah, maka mereka juga dapat menikmati makan. Macam mana? Wallahu a'lam. Tengok. Walaupun nampak kecil saja perkara ini, iaitu berkaitan masuk rumah dan ketika makan, namun akibatnya besar. Kerana apa? Kerana membesarkan syaitan, menguntungkan syaitan. Padahal kita dilarang untuk membesar dan menguntungkan syaitan. Jadi sebab itu Nabi SAW telah mengatur seluruh aturan kehidupan. Itulah kita panggil SOP Nabi SAW, Sunnah Operating Procedure, istilah bahasa sekarang. Jadi sebab itulah Nabi SAW telah mengajar umatnya secara komprehensif, secara terperinci, bagaimana menyusun hidup seharian. Sebab bayangkan, setiap hari Allah panjangkan usia kita sampai saat ini. Kalau dah 20 tahun, 30 tahun sejak kita balik sampai sekarang, dan kita berjalan di atas aturan ini, tak terhitung banyaknya pahala kita. Dan itu sebagai bukti kecintaan kita terhadap Nabi SAW. Dan dengan itu kita terselamat, terselamat, dan kita terselamat daripada kerugian, dan kita termasuk dalam orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah ayat yang sangat penting, ayat yang sangat besar. Ayat yang menjelaskan tentang, dinamakan dia sebagai ayat ujian. Ayat ujian, sesiapa saja yang mengaku dia cinta pada Nabi SAW, maka hendaklah dia itu ditapis dengan ayat ini. Apa kata Allah Ta'ala? Katakanlah, jika kamu menyintai Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu ikut aku. Fattabi'uni. Iaitu ikut siapa? Ikut Nabi SAW. Apa akibat? Kamu akan dapat apa? Kecintaan dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa bukti kita ikut Nabi SAW? Iaitu aturan hidup sampai kepada perkara yang kita anggap kecil. Seperti apa? Ketika masuk rumah. Betapa banyak orang yang masuk rumah, keluar rumah, tetapi tidak mengikut aturan sunnah Nabi SAW. Dan aktiviti keluar rumah, masuk rumah ni adalah aktiviti yang barangkali satu hari berkali-kali. Tak terhitung barangkali. Masuk keluar, masuk keluar. Apatah lagi musim PKP, dia berlega di sekitar rumah dia je. Keluar rumah, keliling-keliling rumah, cabut rumput, siram bunga, masuk balik. Kemudian keluar balik, pergi ke belakang rumah, sapu sampah, bakar-bakar, masuk semula. Dah banyak sekali kerja dia. Itu kalau di rumah yang ada lamannya. Kalau di rumah yang di taman perumahan, flat, tak banyaklah dia keluar aktivitinya. Jadi paling minimal pun kita keluar sekali untuk pergi kerja, sekali untuk pulang kerja. Itu sekurang-kurangnya setiap orang melakukannya. Jadi sangat rugi kalau puluhan tahun dia keluar dan masuk rumah, tapi dia tidak mengingati Allah dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Maka sebab itulah hidupnya rasa kosong, kering. Hidupnya rasa tak nikmat, rasa tidak ada keberkatan. Sebab dia telah membenarkan syaitan itu berada di dalam rumahnya. Dia berada bersamanya. Padahal kita dilarang untuk menjadikan syaitan sebagai rakan dekat, teman akrab.
Jangan menyerupai perangai syaitan. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk yang di dalam kaum itu. Dan di awal kita telah sebut, ya, Allah Ta'ala ingatkan kita, inna syaitana lakum adu fattakhizu adu. Syaitan itu musuh kamu, jadikan dia musuh. Jadi tugas kita adalah apa? Menyelisihi segala kerja buat syaitan. Segala perangai syaitan kita selisihi. Dan jangan bagi dia peluang untuk dia menyertai kita, untuk dia bersama dengan kita, ya, dalam segala keadaan. Ya, baik masuk tandas, keluar tandas, masuk rumah, keluar rumah, ketika makan, ketika minum, dan pelbagai lagi, ketika tidur, ketika bangun tidur, semua tu syaitan ada datang. Betul kan? Ingat hadis sebelum ni, tidur, bangun, terputus satu ikatan, terputus dua ikatan, terputus tiga ikatan. Ya, maka tertewaslah dia, terkalahkan dia. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita bagaimana kaedah masuk rumah dan keluar rumah. Adab dukhulul manzil. Macam mana nak keluar? Dia nak masuk. Ya, ni dukhul, masuk. Ya. Dan bukan hanya masuk, keluar juga, al-khuruj. Ya, minal manzil. Macam mana nak keluar daripada rumah, nak masuk. Jadi di sini ni yang nak masuk ni syaitan akan tunggu peluang. Tunggu depan pintu. Kita tak nampak lah. Kalau kita salah masuk, maka dia ikut sama. Masya Allah. Ya, jadi adab Nabi SAW terajar masuk rumah. Sebelum masuk rumah, ya, bagi salam. Jangan tiba-tiba mengejut, cokol aja dekat dapur. Terkejut kawan, mati je. Mati isteri. Ya. Pula dia baik dia depan belakang, duduk belakang, menyuruh belakang, tak dia cuit, terkejut isteri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tak mati pun ada pisau di tangan dia, terkejut, zak. Jalan, syaitan pun bersukaria. Nampak tak? Bila masuk sebab itu, bagi salam dengan kuat. Ya, masuk rumah bagi salam. Assalamualaikum. Tu jelas tak? Jelas. Ya, jangan assalamualaikum. Masuk-masuk tiba-tiba ada saja. Dalam bilik, di dapur, di mana lah. Menyebabkan orang terkejut. Nampak tak? Dan masuk dengan kaki kanan. Ya. Betapa banyak orang yang tak kisah. Kaki kanan ke kiri, pakai masuk saja. Ya, betapa banyak orang yang masuk rumah, tak bagi salam pada ahli keluarga. Tu. Ya. Kemudian ketika masuk, baca doa. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitah, fa zakara ismallahi ta'ala hina yadkhulu wa hina yat'am." Ya. Tu. Qala syaitan, "La mabita lakum wa la 'asya'a ha huna wa in dakhala falam yazkur ismallahi inda dukhulih." Qala syaitan, "Adraktumul mabit wa in lam yazkur ismallah inda mat'ami." Qala adrak tumul mabida wal asya. Jika salah seorang kamu masuk ke dalam rumah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Ya, ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan seterusnya, sebagaimana hadis tadi. Dan ada doa yang Nabi SAW ajar masuk rumah. Apa doa dia? Bismillah. Apa dia? Iza walajar rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraj. Itu awal. Kemudian baru baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahli. Sekarang ada orang buat stiker. Beli stiker tu. Tapi ada juga orang buat stiker bukan doa daripada sunnah Nabi SAW. Itu jangan beli. Sebab yang ini Nabi SAW ajar doa khusus. Baca, ya, iaitu apabila seorang kamu masuk ke dalam rumahnya, ya, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, aku memohon kepada Engkau sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar. Ya Allah, ini as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Ikut. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Kemudian diikuti bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna thumma liyusallim. Tu bukan doa. Tu dah baca doa itu, dia bagi salam. Jadi baca doa ni, hafal insya-Allah. Ya. Kalau tak hafal, macam mana buat? Bismillah. Itulah yang paling minima. Tapi kita berusaha untuk menghafalnya. Ya, wa bismillahi kharajna, ya bismillahi walajna. Baik, ini doa. Baca.
untuk masuk ke dalam rumah. Keluar rumah tahu dah. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, betul kan? Itu dua perkara ni. Mudah-mudahan kita akan terjaga, terselamat daripada syaitan, daripada mengiringi kita bersama masuk ke dalam rumah. Jadi bagi salam. Dan di antara sunnah lain Nabi SAW ajar bersiwak masuk rumah. Ini khusus kita keluar lama pergi kerja. Bersiwak tu sama ada dengan kayu sugi tu ataupun dengan gosok gigi, sama fungsinya, tujuannya sama. Untuk menghilangkan bau mulut, supaya apa, bila balik bersembang dengan ahli keluarga harum semerbak. Itu sunnah. Sebab tu kalau kita bekerja di pejabat, kadang banyak orang dia bekerja di pejabat makan tengah hari, tapi dia tak gosok gigi. Dia solat zuhur, sekejap lagi dia masuk pejabat, dia sembang dengan orang. Ajaib tu, ajaib. Bawa lah bekalan dia, toothpaste punya toolkit tu, letak. Nanti lepas zuhur, gosok gigi. Bukan zuhur, sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Dah makan kalau makan. Tak makan pun nak solat. Kita dah lama daripada pagi tadi, breakfast, tak gosok gigi. Patutnya setiap lepas makan gosok gigi. Sebab apa? Kita akan berinteraksi dengan orang ramai di tempat kerja. Ataupun bersugi. Bersugi, ataupun beli kayu sugi tu lagi senang. Masuk dalam tandas. Okay. Kalau ada orang bawa beruh gigi kan, gosok dalam tandas, orang nampak beli. Dia ni gosok gigi dah pula tengah hari. Jarang kita tengok orang gosok gigi tengah hari dalam toilet. Padahal tempat tu boleh gosok gigi, dia tak gosok gigi. Setengah orang dia bawa gosok gigi, waktu dia nak berwuduk tu ada tempat luas, dia pun gosok gigi. Orang tengok semacam ajaib. Padahal Nabi SAW sangat menuntut kita untuk, kalau lah Nabi SAW benda tu wajib, Nabi SAW akan pastikan umat dia sentiasa bersuci. Nampak tak? Ingat, khususnya ketika kita nak solat, apatah lagi ketika nak berbicara dengan orang 1 kilometer dah bau, pensan kawan tu. Nampak tak? Orang kita pula jenis tak sampai hati nak tegur. Tahan lah hidung dia. InsyaAllah. Tu unik orang kita ni. tapi apa sopan tak kena tempat. Kadang-kadang kawan tu makan kan, dia ada janggut, dia bisa kalau letak nasi kat sini, dia pun tak tegur, dia pun biasa makan. Padahal dalam hati dia tu, Allah, tegurlah. Mat tu ada nasi dekat misai, dekat janggut sangkut. Apa sih kan? Tak jatuh aib dia. Tapi masyarakat kita ni kadang benda yang tak sepatutnya itu dia biarkan, padahal patut ditegur. Nampak tak? Jadi bersiwak. Baik. Kemudian ada lagi satu sunnah rupanya, iaitu solat 2 rakaat ketika masuk ke dalam rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis ini adalah riwayat Al-Bazzar. Di keluar dan masuk sekali. Wa iza dakhalta baitaka fasalli rak'atain tamna'anika ma dakhalas su. Jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka solatlah 2 rakaat. Kerana itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk. Keluar rumah pun sama. Sebelum keluar rumah, solat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bazzar dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Albani berkata hadis ini adalah perawinya orang yang thiqah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Sahihul Jami' nombor 505. Jadi barangkali kena semak lagi sekali Tapi ada dimasukkan dalam kitab ini adab tentang keluar dan masuk rumah. Jadi kita hidupkan. Baik. Kemudian contoh yang kedua adalah tentang makan. Ini lagi komprehensif. Sebab apa? Keluar rumah, masuk rumah dengan makan mana banyak? Makan banyak, betul kan? Jat-jat dia makan coklat, jat-jat dia makan gula-gula, jat-jat dia makan aiskrim, jat-jat dia makan biskut, jat-jat dia minum teh tarik, jat-jat dia minum macam-macam lah. Tak berhenti dia. Selera. Tambah-tambah PKP ni kan, jat-jat pergi dapur, buka freeze, tengok ada. Timbang kilo naik. Tu dia PKP punya penangan. Nak dapat pahala, maknanya banyak pahala kita dapat ni kalau kita praktikkan ni. Kalau tidak, dapatkan syaitan. Nampak tak? Adab makan. Nabi SAW ajar ni banyak orang yang melanggarinya. Dalam bab makan ada adab sebelum makan, ada adab ketika makan, sedang makan, dan ada adab setelah makan. Dan syaitan masuk ke sini ni banyak. Dan banyak orang yang terjatuh padanya. Sehingga makanan itu menyebabkan tidak memberikan kekuatan untuk dia melakukan ketaatan pada Allah. Betul banyak orang yang makan akhirnya menjadi malas. Betul banyak orang yang makan badan sihat, tapi nak langkah kaki ke masjid pun tak mampu. Jangankan langkah kaki ke masjid, nak angkat takbir di rumahnya juga tak mampu. Puluhan tahun, bukan sehari dua. Tak solat dia, tak buka Quran dia, tak buka buku kitab nak baca pun tidak. Tapi dekat dalam bab maksiat ringan dia, ringan.
Ringan sekali kalau buat maksiat, sanggup berhabis wang. Nampak tak? Oi, kalau aktiviti sukan, belum subuh dah bangun dah. Kayu basikal. Basikal berapa harga? 3,000. Peralatan sukan, nak naik basikal, dia punya suit dia, mahal. Topi saya dah beratus. Topi secopot tu. Nampak tak? Oh, dah lah baju fit body. Terlarang, pakai juga dia. Kasut dia lagi mahal. Dan pelbagai kelengkapan. Ringan kaki dia. Awal bangun dia demi untuk exercise. Walaupun dalam masa PKP. Lagi banyak masa. Nampak tak? Sebab apa? Sebab salah satu puncanya dalam bab makan. Di mana puncanya? Sebab itu Nabi SAW mengajar. Dan hal yang berkaitan, yang pertamanya adalah berusaha mencari makanan yang halal. Itu nombor satu. Halalan thayyiban. Sebab itu ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran berkaitan dengan makanan. Ayat makanan. Allah turun dalam bab makan minum. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku mahu tahu apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang orang dia tak teliti buat makanan, dia pakai ambil je makanan. Pokok-pokok orang tanam tu dia pergi, dia kepak balik, dia kutip ulam-ulam tanah orang. Dulu kecil-kecil kat kampung selalu macam tu. Lihat orang seperti itu. Budak tak segera lah, memang tabiat budak. Dia orang tua. Dia kutip cili api tu di ladang-ladang orang. Cili api tu burung yang tanam kan di ladang getah. Contohnya banyak ladang, masing-masing ada ladang. Dia pergi ke ladang-ladang orang tu, pokok-pokok cili yang tumbuh liar tu dikutipnya. Itu bukan hak dia, tanah orang. Nampak tak? Kena minta izin. Macam juga orang yang kerjanya menternak lembu, kambing. Dia lepas lembunya masuk ke tanah orang, makan pokok pisang orang, makan rumput di tanah orang. Itu adalah haram. Sebab apa? Bukan pada rambut dia, milik tuan tanah tu. Ini banyak ni. Ya, sebab itu kena minta izin. Ya. Dan banyak lagi lah. Masya Allah. Ya, barangkali kita tidak tahu, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita jika telah terjatuh dalamnya. Masya Allah. Ini fik yang perlu diajar pada orang kampung khususnya. Fikah orang kampung kena ajar. Ya, bela lembu dia pakai lepas saja, masuk ke tanah orang, apatah lagi merosakkan pokok-pokok orang dan sebagainya. Nampak tak? Ya. Ini semuanya adalah melibatkan apa? Halal dan haram yang banyak orang teralpa, terlupa. Bukan hak dia, maka dia tidak boleh mengambilnya. Ya. Begitulah seterusnya. Ya, Allah perintahkan, ya, makan daripada makanan yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Kadang-kadang naik basikal tepi jalan, nampak pokok mangga orang tepi jalan, pak dia ambil buah lah raga basikal dia, selamba dia berjalan. Nampak tak? Itu haram, berdosa mengambil hak orang. Ya, hendak kita minta izin, beritahu dia, pakcik saya kemarin ambil pucuk ubi pakcik, ya, minta halal baik, tak apa, ambil lah, saya pun bukan ambil pun. Tu jangan buat andaian, minta izin. Ya, kerana melibatkan ni syaitan berjaya ni. Syaitan dia anggap perkara kecil ke, dia kata alah benda kecil je, pokok tu berbuah dah bertahun-tahun, tuan dia tak ambil pun, dia gugur begitu je, kita ambil. Nampak? Jangan ambil, bukan hak kita. Yang boleh ambil siapa? Kalau tuan dia tak nak ambil, siapa yang boleh ambil? Anak-anak dia tak nak ambil, siapa boleh ambil? Cucu yang tak nak ambil, tu burung. Burung je tak ada sepadan. Burung, monyet, itu dia dapat pahala. Nampak tak? Bila burung, monyet makan, dia dapat pahala. Jadi jangan sedih kalau tanam pokok-pokok. Ada orang dia ada tanah banyak di kampung, biar hutan belukar. Lalu ada orang tanam lah pokok buah-buahan. Buat apa tanam pokok buah-buahan? Nanti habis monyet makan. Dia orang tak cerdik. Tanam saja, nanti tumbuh bertahun, dah 10 tahun, 20 tahun tengok pokok ada. Walaupun kamu tak mendapat makan hasilnya, dan kamu memang pun tak perlu, sebab kamu dah berada kaya berbagai, tapi kamu dapat pahala berterusan bila dia berbuah. Betul kan? Siapa? Tak kira lah siapa, orang mencuri kamu dapat pahala. Tapi kamu niat sebagai untuk memberi makan kepada haiwan-haiwan yang berada di hutan tersebut. Betapa banyak orang yang mensia-siakan harta yang Allah bagi pada dia. Jadi bijak. Itu alasan yang salah. Ya, tidak menepati syariat. Apa guna tanam pokok durian, pokok mangga, nanti habis dirosakkan oleh binatang. Itu kamu berfikir gitu, memanglah. Cuba kamu berfikir, aku tanam tu niat, ya,
untuk aku berkongsi rezeki dengan makhluk yang ada di hutan tu. Jangan lagi pokok tu elok lah, insya-Allah. Betul kan? Kemudian adab yang seterusnya dalam bab makan, iaitu tidak makan ketika perut masih kenyang. Ini makan tak berhenti. Nafsu je kerja. Tengok tu nak makan, tengok ni nak makan. Pantang disodorkan makan. Semua dia nak makan. Itulah statistik rakyat Malaysia, obesity je adalah tahap yang membimbangkan. Kecil-kecil lagi dah gedempul dah. Dia makan satu pinggan kalah orang dewasa. Takut tengok. Kecil lagi umur 4 tahun, 5 tahun tu dia. Mak ayah dia letak atas pinggan. Ni mak ayah juga yang salah. Sebab tu kita kena ajar anak-anak supaya makan biar letak sedikit dahulu. Tak cukup, kita tambah. Kalau kita letak banyak, tak habis, siapa yang nak habiskan makanan kita? Betul kan? Ni kita boleh tengok di mana? Kenduri Kendara. Di hotel yang buffet punya sistem. Sebab tu sekarang hotel, sekarang lah tu, sekarang hotel boleh tak beroperasi. Sebelum tu bulan Ramadan tengok. Tak syarat lah. Sebab apa? Sebelum tu banyak orang bazir ambil macam-macam. Tapi makannya sikit, nafsunya besar. Tamak. Lalu, hotel ataupun di mana-mana kedai yang buat sistem makan satu kepala, katakan lamsam saja. Kalau makan tak habis, kena bayar. Tu. Bayarnya lebih besar daripada harga makan. Tu sampai tahap tu nak ingatkan. Padahal Nabi SAW dah ajar. Nampak tak? Jadi, ini di antara ciri akhlak. Ketika makan, kita boleh mengetahui orang itu memiliki akhlak atau tidak. Akan nampak sifat tamaknya dan rakusnya dalam bab makan. Ya, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Tidak makan dengan menggunakan berjana emas dan perak. Ini secara ringkas, kita sebut secara ringkas. Kemudian kalau kita di rumah ada pembantu, ajak dia sekali makan, duduk satu meja dengan kita. Jangan kita makan dulu, atau dia makan dulu bersendirian di dapur. Ini sungguh satu kezaliman. Sebab Islam tak membezakan. Yang membezakan adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Duduk sekali, apatah lagi dia pula yang menyediakan makanan. Tiba-tiba kita pula asingkan dia. Dia faham? Tu. Penting. Ya. Tu. Kalau ada mak, ayah duduk kita sekali. Duduk sekali dengan kita. Muliakan kedua orang tua. Yang telah berusia tu. Biar dia mula makan dulu. Baru kita mula. Nampak? Mengajak orang yang hadir untuk makan. Ini adab-adab. Ya. Jangan ada double standard. Bukan double standard lagi lah. Triple, fourth standard lah. Ya. Tu. Baik. Itu secara ringkas. Tidak berlebihan, tidak melampau. Allah larang. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan melampaui batas dalam makanan. Tu macam buffet tu. Tu melampau. Itu ikut cara syaitan. Ya. Bulan Ramadan suruh jaga makan. Dia makan sederhana, dia melampaui. Bagus Covid dia datang ajar. Nampak tak? Tak ada lagi dah buffet. Jadi sepatutnya pada bulan Ramadan, bulan berpuasa, kita curfew darurat. Kurang saja makan. Sama ada wajib atau sunat puasanya. Nak makan sedap, tak terlarang. Tapi jangan melampaui batas. Macam-macam orang atas meja. Apa dah contoh? Kambing golek. Lagi. Ayam panggang. Lagi. Daging gulai. Nasi biryani. Nasi apa lagi? Nasi Arab. Macam-macam ada semua. Itu belum lagi dessert dia lah. Ya. Koktailnya macam-macam ada. Air macam-macam. Allahu Akbar. Perut mana nak isi tu? Perut satu aja. Tapi sebabkan nafsu sampai terduduk orang. Ya. Tu. Orang keluar bulan Ramadan kurus 5 kilogram. Dia tak. Maintain. Maintain. Yang lebih parah tambah pula. Allah Akbar. Kemudian adab ketika makan. Nabi SAW ajar. Ya. Berkumpul dan memperbanyakkan. Makan sama-sama. Berjamaah. Ya. Jangan makan seorang-seorang. Ni seorang-seorang keluar. Keberkatan itu bersama dengan jamaah. Ya, sambil duduk, boleh beramal mesra, boleh sembang-sembang. Betul kan? Ni seorang-seorang makan. Seorang makan dalam bilik, seorang makan di luar. Macam-macam. Tak menentu. Itu adalah tertipu dengan syaitan. Maka orang seperti itu akan hilang keberkahan dari dirinya. Nampak tak? Apa lagi contoh hadap makan? Basuh tangan. Ya, basuh tangan. Dia jangan makan benda tu panas-panas sampai berasap masuk, keluar asap macam dragon tu. Bagi dia sejuk, sederhana, suam-suam. Ya. Kemudian tidak mencela makanan. Sedap lah, tak best lah makanan ni. Kita nak yang ni, tiba-tiba yang ni datang.
Lepas tu marah pula kat mak dia. Mak dia orang nak makan nasi biryani, pergi buat nasi singgang ikan pula. Kegemaran dia, bukan kegemaran kita. Tu. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan komplain makanan, sedap atau tidak. Tapi kalau bagi pandangan cadangan, tak ada masalah. Makanan ni kalau masin sikit, sedap sikit, tak apa. Tapi jangan sekali-kali mencela makanan. Ya, Nabi SAW sangat melarang. Kerana ia adalah rezeki yang Allah tetapkan bagi kita pada waktu tersebut. Ya, syaitan dia tak ada kerja dia cari macam-macam. Tak boleh sini, dia cuit sana. Tak boleh cuit sini, dia cuit situ. Ya. Kemudian ingat, ketika makan, ini dah dia, berzikir. Iza akala ahdukum ta'aman falyakul. Ya, baca doa. Ya, baca doa apa? Itu basmalah, bismillah. Bismillah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak, sebutlah nama Allah. Bismillah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang ada di dekat engkau. Ni ada 3 perkara Nabi SAW ajar. Hidangan, katakan kita setiap orang satu pinggan kanan. Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Kita dah sebut semalam kan? Bismillah dalam beberapa keadaan Nabi SAW. Bismillah. Ambil yang paling dekat. Ni ada hidangan, ada ikan, ada sayur, ada cili, sambal. Ambil yang paling dekat dulu. Ya, kalau sambal di depan, makan sambal dulu dengan nasi. Tak, maksudnya apa? Ambil yang paling hampir itu supaya kita tidak mengganggu orang yang sebelah sana. Orang sebelah sana pasti dia nak ambil yang kita, yang dekat dengan dia, betul kan? Ayam tu dekat dia, dia ambil dulu. Dah sudah, baru giliran kita. Dan ada mendahului orang lebih tua daripada kita. Ya, jadi baca Bismillah. Dan ingat, ya, dengan membaca Bismillah ini, maka akan mendapat keberkahan. Sebab apa? Syaitan tak akan dapat bersama. Ya, sebagaimana tadi. Ya, ingat, makan dengan tangan kanan ini yang banyak diselisihi, yang banyak tak ditekankan. Ya, yang tak ditegur oleh ibu bapa. Selalu ibu bapa tegur mana? Kalau tulis tangan kiri. Orang tua-tua dulu, kalau tulis tangan kiri, dia ketuk tangan. Tapi bab makan tak pula. Ya, tu hairan. Bab makan yang mana? Ketika dia guna dua-dua tangan. Guna dua-dua tangan. Tapi kalau dia guna sebelah tangan kiri, memang kena ketuk jugalah. Tapi dia terlepas pandang. Rupanya tak boleh guna tangan kiri bersama dengan tangan kanan ketika makan. Contoh makan dengan tangan, dua-dua tangan ketika guna sudu dan garpu. Sama ada makan mie atau makan nasi. Betul kan? Tak makan apa saja lah yang dia pakai dua ni. Atau dia makan tangan kanan, ambil airnya tangan kiri masuk. Itu adalah dilarang. Kerana Nabi SAW yang melarang. Ya, bila Nabi SAW melarang, maka ia adalah larangan. Kenapa? Ya, kerana karinahnya adalah menyelisih syaitan. Jadi berdosa barang siapa yang guna tangan kiri, kecuali dia ada keuzuran. Boleh faham? Keuzuran itu bukan bermakna saya left handed, saya tak biasa guna tangan kanan. Tak, itu bukan keuzuran. Sebab left handed boleh dibiasakan untuk jadi right handed. Ada orang di tangan kiri, dia memang tangan kiri, tulis tangan kiri, pegang tangan kiri. Sampai ke makan pun dia nak tangan kiri juga. Tangan kanan dia tak kuat. Itu alasan syaitan. Ya, dalam bab makan, there is no compromise. You have to use your right hand. Also when you drink. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana yakulu bishimali, wa yashrabu bishimali." Dia hadis terang, jelas. Apabila salah seorang daripada kamu makan, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nampak tak? Jelas tadi? Nabi SAW sebut satu-satu. Makan tangan kanan, minum pun tangan kanan. Sebab banyak orang minum tangan kiri. Kemudian bila kita dijajah, orang barat bawa cara makan cara dia. Dia pakai sudu, garpu tu, pok so. Ya, maka kita pun pakailah dulu. Dah nak makan cara ada orang adab dia. Contoh kalau kat hotel kan, itu style orang barat lah. Ni ambil. Foto apa? Cik tak sini. Ataupun tak kat sini. Kita orang kampung ni buat apa pula ni pasal kain aku ni. First time makan kat hotel kan. Kat sini letak, kat sini. Sudu dia ada style dia. Yang dia sudu kat sini, garpu kat sini. Bila dah makan, kalau tak nak pakai, letak macam mana. Tu style dia semua lah. Menarik cerita tentang Buya Hamka rahimahullah.
ketika majlis rasmi macam tu, semua orang pakai sudu dan garpu makan dengan bangga je. Standard tak kira privilege, special. Ya. Tapi Hamka rahimahullah pakai tangan. Bukan calon-calon orang yang boleh menyelisihi majoriti orang yang very very important person sit on the same table. Nampak tak? Hebat tak? Orang yang faham tentang agama, mulia, rasa izzah dengan agamanya, dengan sunnah Nabi SAW, dibuktikan di situ. Hebat tak ni? Itulah dia, orang yang menegakkan sunnah. Lalu ditegur dia, kenapa tak pakai sudu dan garpu? Dia tak kata saya orang kampung, biarlah saya dengan cara orang kampung saya. Tak. Padahal orang Melayu memang kadang-kadang alasannya begitu. Dia datangkan kaedah logik saja. nak kalahkan semua orang tu. Sebab orang-orang seperti itu, ya, akan lebih rasional bila dalam situasi begitu, dalam keadaan makan, disebutkan dengan cara yang mudah. Apa kata Hamka, Buya Hamka rahimahullah? Adapun kamu itu sedang memakai sudu dan garpu yang entah berapa ratusan, barangkali ribuan mulut-mulut yang menggunakan sudu dan garpu yang sekarang kamu gunakan ini untuk menyuap ke dalam mulut kamu. Betul kan? Sudu dan garpu yang kamu pakai sekarang tu dah entah berapa orang sebelum kamu. Maksudnya apa? Entah dia orang Islam ke, orang kafir ke, semua pakai sudu dan garpu yang kamu sedang gunakan sekarang. Adapun aku sejak daripada dulu sampai sekarang, tangan ini hanya aku saja yang menggunakannya. Masya-Allah. Hebat tak? Luar biasa. Maka Nabi SAW ketika memerintahkan, ada hikmah yang boleh ditangkap oleh indera dan juga yang wajib diimani. Contoh yang wajib diimani apa? Syaitan tu dia makan dan minum guna tangan kiri. Kita nampak tak? Tak, kita imani saja. Maka bila syaitan itu disifatkan dengan sifatnya makan dan minum tangan kiri, maka kita jangan ikut dia, sebab ada larangan di sini. Ya. Sebab itu disebut tadi hadisnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ingat. Jadi jangan tertipu dengan syaitan. Tetap minum. Ada orang mendatangkan alasan, Ustaz, saya sebab apa pakai minum ni tangan kiri? Sebab tangan kanan saya dah guna makan untuk nasi. Ni kan kotor tangan saya. Kalau saya pegang cawan tu nanti ada cok bekas nasi. Dua kesalahan. Itu adalah hanya persepsi. Kotor, ya, kotor itu adalah relatif, bukan kotor kan. Cuma cara kamu makan itu yang tak betul. Nabi SAW makan kan, macam mana makan? Menjilat jari tu kan, bersih makan. Ini tak seluruh makan, gaul tu penuh habis satu tangan. Ini tak ikut cara makan yang benar. Baik. Jadi ingat, pesan pada anak-anak, pesan pada diri kita, ya, dan kalau lihat ada orang makan tangan kiri, tegur dengan cara yang baik. Ya, beritahu dia, use your right hand. Kerana itu adalah Nabi, ya, yang ajarkan kita. Baca hadis Nabi SAW. Ya, baca hadis Nabi SAW. Baik, itu contoh. Ya, kemudian di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW dalam makan, dia memperkecilkan suapan. Kecil je. Jangan tu dia. Macam paket apa backhoe. Wah, sekali dia kau, wah, masuk. Tapi orang Melayu masya-Allah dalam buat makan ni sangat beradab. Orang Melayu dululah, orang tu mak ayah kita zaman dulu aja. Makan orang tu ingat aja. Makan mesti kecil saja. Masuk dalam mulut pun ajar. Jangan masuk sampai jari-jari masuk ke dalam mulut. Ada, kalau tak diajar, dia ikut cara dia. Sampai jari masuk. Nampak tak elok? Itu dari segi adat. Tapi dia muwafaqah dengan sunnah. Supaya orang yang duduk depan kita makan tu bertambah selera. Tiba-tiba tengok cara makan kita, hilang selera. Habis. Nampak tak? Makan sikit. Jangan tangan tu berlembut. Apa tak ada kata. Apa nak kata tu tahu? Penuh macam-macam. Jangan begitu. Kemudian pinggan kita tu, pinggan, nampak? Ini nak ajar makanan. Ingat, nasi kita bulat kan? Makan, ambil yang di depan kita ni, pinggan kita, sikit. Nampak? Bukan sini makan berterabur dia. Nanti lepas dia makan, sebiji sana sebiji sini, bertebaran, terus dah pelit atas pinggan dia. Tu kalau kita nak tengok orang yang bagus makannya, bersih dia pinggan dia. Bersih dia sikit. Macam orang menyangkut tu. Sikit. Faham? Jangan berterima nasi dia. Itu bukan cara yang terbaik. Ya. Ambil sikit-sikit. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika makan, jangan berbunyi. Orang utara kata mengecap. Makan. Tunggu dia 1 kilometer berbunyi. Orang makan, orang tu dulu cukup pantang. Kalau makan berbunyi tu dia panggil mengecap, kurang asam nama dia. Ya, senyap. Diamkan mulut. Gigi tetap mengunyah tapi tak keluar suara. Ini cara makan
Indah. Nampak tak? Masya Allah. Orang Melayu ni dalam bab makanan ajar tertib. Tengok orang perempuan dulu dia ajar makan. Duduk apa dia panggil? Simpu. Sopan duduk. Tak ada dah kangkang apa semua. Makan. Duduk nampak. Betul kan? Tu ajar sopan duduk elok. Nampak? Sempurna. Masya Allah. Sekarang ni tak kisah lah. Perempuan dia bersila macam orang lelaki. Kangkang gitu. Masya Allah. Ya, ada adabnya. Jaga aturan. Itu uruf masyarakat. Tapi sekarang uruf masyarakat tu dah berubah. Ya, tapi kena jaga adab dan akhlak. Jadi memperkecil suapan. Dan jangan tergesa-gesa ketika makan. Laju, ekspres. Takut seolah-olah nanti ya, dia tak dapat lagi untuk tambahan kedua. Dia geram tengok ayam tu seketul. Seketul dia pun tak ada ketul lagi. Tu jangan begitu. Ya, kemudian ketika makan jangan bersandar. Sandar jadi. Faham? Sebab tu tanda orang malas. Minum bersandar, makan bersandar. Kalau kursi di rumah kita ada jenis ni, kita jarakkan begitu. Dia faham? Dia sambil duduk tu minum air. Itu tanda ya, orang yang malas. Ya, inilah akulu muttaqian, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Kemudian ketika makan jangan duduk perhati orang makan. Dia duduk tengok orang makan macam mana. Dia duduk depan dia tengok. Jangan. Ya, sebab akan mendatangkan ketidakselesaan. Tu tengok. Betul dalam kitab ni pun ada kata tidak membuka bibir ketika mengunyah makanan. Sebab akan menghasilkan bunyi. Lagi satu, sebab tu ketika makan jangan bercakap. Yang paling berbahaya apa? Bukan tersedak, akan keluar lava gunung berapi mengenai orang yang di depan dan di kiri. Faham? Tersembul tu, tersedak susah. Habis mood satu meja. Kalau makan ni khayalak dalam majlis, Allah, cukup teliti kalau makan dalam tempat macam tu. Tu payah. Kalau pakai sudu garpu ni memang sulit dah. Terutamanya dia bagi ayam, bagi ketam, bagi kerang, bagi udang. Nak makan pun bayar. Silat-silat tergelecih tu melompat udang naik ke atas. Hairan manusia ni. Makan cara yang Nabi SAW ajar, pakai tangan, senang. Nak kopak lah apa semua. Ya, sempurna. Bagi pula garpu yang beratnya 1/2 kilo. Tombal, tak biasa makan pula kat rumah, nipis-nipis saja. Pakai tangan, pergi kat situ. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Nak makan ketam. Akibatnya apa? Banyak je pembaziran. Ketam, ayam. Kita makan kan sampai tinggal tulang saja, betul kan? Tapi kalau pakai sudu garpu, banyaknya daging yang masih melekat. Sebab apa? Tak standard. Nanti kalau makan macam tu, nampak tak senonoh orang kampung. Tu cara orang kafir ajar makan. Kita bersih pinggan tu, licin. Nampak? Nabi SAW ajar. Sampai yang jatuh pun Nabi SAW suruh ambil. Ya. Ini yang tak jatuh ada pinggan, dibiarkan begitu. Banyak. Kadang-kadang makan, separuh dibiarkan. Pembaziran. Maka Allah datangkan musibah. Sekarang baru tahu betapa bernilainya makanan itu. Ketika senang, ya, kamu ya membazir, dan begitulah seterusnya. Masya Allah. Jadi apa saja makanan yang jatuh di lantai, ambil. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Ya. Baik. Menjilat jari, menjilat piring pun kena jilat. Nampak tak? Ada kuah dalam piring kan? Hirup. Tapi kita dah dipengaruhi oleh budaya cara makan orang kafir. Kita tinggallah sunnah ni, mati sunnah. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu yang mana yang ada keberkahan. Ya, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, kata Nabi SAW. Kerana dia tidak tahu makanan mana yang ada keberkahan. Baik, jadi ikut aturan ini dalam bab makan. Ya, bersopan, ikut sunnah Nabi SAW. Jangan tamak. Ya, utamakan orang lain. Ini ketika makan, kalau ikut sunnah Nabi SAW mengajar kita apa? Mengutamakan orang lain. Ya, dan membuang sifat tamak haloba. Kalau dah dimakan, tempat makan pun tamak haloba, dalam urusan luar daripada makanan lebih tamak haloba. Itulah pengajaran penting dari bab yang berkaitan dengan makanan. Jangan ada perasaan tamak ketika nak makan tu. Sebab tu orang tua dulu selalu buat ungkapan. Ketika kita makan, ingat orang belakang. Tu mak ayah dulu ajar. Kalau ada yang masih belum makan, masih belum pulang daripada kerja, pergi ke ladang tak balik lagi, dah sampai waktu makan, kita makan. Sebab mak kita pesan begitu contohnya. Tapi dia ingat, jangan lupa orang belakang. Ingat, jangan habiskan. Ingat ada orang belakang. Kalau ketika itu kamu seekor ayam seorang, ingat ada seekor juga
ikan yang ditinggalkan. Jangan pergi cubit-cubit tinggal ikan tu yang dah cubit. Itu hak orang lain. Tu adab. Ingat. Ya. Jangan ingat aku makan, tak peduli dah siapa tak makan. Yang penting aku makan. Tu sungguh akhlak yang buruk. Ini syaitan ni semua ni. Ya, syaitan. Kemudian setelah makan, bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Ucapan doa, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Baca doa. Ya, ataupun alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfin wala makfur wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana, dan begitulah seterusnya. Jadi ya, ataupun paling kurang sebutlah alhamdulillah, syukur pada Allah ada rezeki yang Allah kurniakan untuk kita. Dan kalau kita dijamu oleh orang menjamu kita, ya, mak kita jamu kita bagi makan, nak ucap apa kat mak kita? Terima kasih. Terima kasih itu mestilah. Itu memang Nabi SAW sebut. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, dia tidak berterima kasih pada Allah. Tapi bagaimana bentuk berterima kasih pada orang? Nabi SAW ajar baca doa. Ya, ada doanya. Mana doanya? Lupa. Ya, tengok ada di sini. Allahumma barik lahum warhamhum wa'fu anhum. Kalau tak silap gitulah doanya. Ya. Ada doa tu. Cuba ambil buku Hisnul Muslim tu, tengok doanya, buku. Cari bab doa kepada orang yang memberi makan. Ini di antara sunnah yang barangkali jarang kita laksanakan. Terutamanya kalau kita pergi ke tempat-tempat makan, kenduri. Ya, hatta kita makan di kedai makan pun disunahkan untuk kita mendoakan kepada mereka. Kerana apa? Mereka telah menjamu kita, yang menghidangkan makanan untuk kita. Jangan ingat konsep kita ni customer, kita pay, kita bayar dia. Ya, maka kita rasa kita superior atas segala mereka. Tak. Syukur kerana mereka membuka kedai mereka, maka kita boleh menikmati makanan yang kita tak temui di rumah. Ya. Tengok doa untuk orang yang memberi makan. Tidak, Allahumma barik lahum warhamhum wa'fu anhum. Baik. Jadi ini di antara beberapa adab ya, yang bercontoh tentang berzikir kepada Allah. Ini tengok, baru 2 daripada. Betul? Betul Ustaz. Cuba baca. Sekali lagi. Ya Allah, berkatilah kepada mereka apa yang direzekikan untuk mereka. Kemudian warhamhum. Rahmatilah mereka wa'fu anhum, dan ampunilah dosa mereka. Tengok, doa 3 benda yang didoakan pada orang yang memberi makan pada kita. Maka bila kita mengikut aturan-aturan ini, maka termasuklah dalam iaitu kita telah mengingati Allah Ta'ala. Jadi jangan remehkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebab itu orang yang benar-benar berjalan di atas aturan syariat, mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh iltizam, ittiba' pada sunnah Nabi SAW. Jangan ditipu oleh syaitan, disibukkan dengan sesuatu yang bukan daripada sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang diajar makan tu baca doa beramai-ramai. Suruh anak baca, "Woi anak soleh, sekolah pasti. Sekolah tadika, sekolah agama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar." Bukan itu doanya, itu adalah dhaif dan tak dibaca secara berjamaah. Ada Nabi SAW ajar kita doanya berjamaah, ada yang doanya bersendirian. Dan kebanyakan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW adalah personal, persendirian. Boleh faham? Kalaulah doa makan itu berjamaah, tentulah Nabi SAW sudah mengajarkannya. Nanti akan datang pula orang, bila masuk tanda bersama-sama, berjamaah masuk tanda, baca. Masuk bilik air nak mandi sama-sama kan? Masih kecil, ada beradik kan nak masuk mandi. Perempuan 2-3 orang. Bilik airnya satu je, jom kita mandi. Masuk. Kau terus baca doa untuk sama ramai-ramai. Tak. Jadi kalau kita nak guna kias begitu, pasti boleh. Tapi kenapa tak boleh? Sebab Nabi SAW bila ajar bersendirian, jangan diramaikan. Ya. Ketika Nabi SAW mengajarnya baca kuat, kita kuat. Jangan diperlahankan. Ketika Nabi SAW mengajarnya dengan angkat tangan, kita angkat tangan. Ya. Ketika Nabi SAW mengajar kita berdoa, tak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Boleh faham? Sebab kita kena faham, doa ini bukan semuanya angkat tangan.
Ada doa yang tidak ada angkat tangan, iaitu doa aturan kehidupan kita setiap hari tu. Ketika kita nak tidur, kita angkat tangan ke berdoa? Baca zikir-zikir tu, tak kan? Ya. Ketika kita baca 3 kul tu, kita tiup atas tangan. Bukan berdoa itu, tiup, sapu. Ketika kita masuk tandas, kita baca doa, Bismillah, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, angkat tangan tak? Minta macam ni tak? Tak. Ketika keluar macam ni tak? Tak. Ya, banyak doa-doa yang diajar ketika pakai baju. Tak angkat tangan. Ada doa yang Nabi SAW ajar kita angkat tangan, minta kepada Allah. Ya, contoh lepas solat kita minta, ataupun kita ada permintaan khas dengan Allah, kita minta. Jadi itu adalah orang benar-benar betul-betul teliti dalam mengikuti, mencontohi Nabi SAW. Itu baru dinamakan mencontohi. Itu namanya ya wa rasulun la yubzab bal yuta'u wa yuttabaq. Ini ingat kaedah ni. 3 kaedah. Nabi SAW adalah Rasul. Dia mengajar kepada kita sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, lengkap. Dan Nabi SAW itu adalah ditaati. Apa yang Nabi SAW itu kita taat. Kemudian wa yuttabaq, ikut ittiba'ur Rasul. Jangan dipalingkan. Sebab syaitan akan cari jalan macam mana nak memalingkan daripada 3 jalan ni. Ya, tak apalah. Salahnya ni guru kita ni alim ulama, takkanlah dia salah. Takkan dia salah tu nanti dulu. Tapis dulu dengan Nabi SAW. Sama tak? Kalau tak sama, tinggalkan. Sebab dia bukan Rasul. Apatah lagi tuan guru di zaman sekarang. Jauh sangat dah daripada Nabi SAW. Lagilah kena teliti, kena berhati-hati. Sebab seseorang itu diukur kebenarannya dengan apa yang diucapkan, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi tengok adab makan. Baca bismillah saja, masing-masing. Ya. Kemudian selesai makan pun masing-masing berdoa. Yang peliknya, ketika makan mereka berdoa beramai-ramai. Ketika lepas makan, kenapa tak doa beramai-ramai? Nampak tak? Bila menyelisih sunnah, pasti dia punah, pasti dia janggal. Padahal kalau ikut logik alasan mereka itu, patutnya waktu makan pun doa bersama, lepas makan pun kena ucap bersama jugalah, bersyukur. Tapi tak. Itu nampak. Sebab tu bila sunnah ni, kalau diselisih bid'ah ni, pasti akan ada kejanggalan. Pasti. Sebab dia bukan aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Sebab aturan Allah sempurna. Aturan manusia tak akan sempurna. Apatah lagi ada campur tangan syaitan. Kita ingat ni, syaitan datang menipu manusia menerusi 7 jalan. Jalan pertama, syirik. Syirkun akbar, syirkun asghar. Tu satu jalan pertama. Gagal, pergi jalan kedua, bid'ah. Ni. Mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan oleh Allah. Sebab itu kita menyeru sentiasa agar marilah bersama-sama kita berpedomankan kepada sunnah Nabi SAW dan tak akan berpaling selain daripadanya. Walaupun indah, dihiasi dengan pelbagai alasan-alasan, tapi semuanya itu adalah syubhat yang membinasakan. Ya, sebagaimana sebab itu kita hendaklah berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Buka kitab Al-Azkar itu, ataupun mudahnya buka kitab Hisnul Muslimin. Di situlah kita akan berjalan di atas aturan syariat Nabi SAW. Jadi poin yang ke-8 ini baru sekadar contoh berzikir dalam 2 jurusan. Ingat pada Allah. Jadi banyak lagi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hal menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam bentuk mengingati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak memandang perkara ini perkara yang kecil, perkara yang remeh. Kerana perkara yang remeh kecil itu besar di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi ketika mana kita berdiri di hadapan Allah. Apatah lagi kita bertemu dengan Nabi SAW sampai ke telaga Al-Kautsar, Al-Haud itu, Nabi SAW membuka luas untuk kita sampai ke sana. Kenapa? Salah satu asbabnya kita berusaha sekuat mungkin untuk meniti jalan atau sunnah Nabi SAW. Maka dapatlah kita menghampiri telaganya dan dapat minum air yang bila minum tak akan dahaga selama-lamanya. Setelah lama berdiri di hadapan di padang mahsyar. Itulah dia nikmat yang paling agung. Jangan jadi nanti bila nak datang ke telaga Al-Haud milik Nabi SAW dihalau. Kenapa? Dalam hadis disebut mereka telah melakukan sesuatu yang baru, muhdas. Muhdas itu bid'ah. Jadi ini bencana bila melakukan perkara bid'ah. Di dunia kamu boleh datangkan berbagai alasan. Kamu boleh mempertahankan bermati-matian, tapi nanti kerugian negeri akhirat. Jadi jalan yang paling mudah adalah ikuti sunnah. Sebab bila
keluar daripada garisan sunnah, akan muncullah kepayahan dan kesulitan. Sebab sunnah dia mudah, bid'ah dia payah. Tapi syaitan menghiasinya, ya, benda yang payah jadi mudah. Ya, perlukan berbagai kerja dia buat, menyulitkan. Sebenarnya susah, menyiksa diri dan berbagai lagi. Ya, contoh berzikir yang bukan-bukan, berselawat dengan lafaz-lafaz yang bukan-bukan daripada Nabi SAW, kan sulit. Ya. Semoga Allah Ta'ala menanamkan kecintaan kita kepada sunnah Nabi SAW. Semoga Allah mempermudahkan kita menerapkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam diri kita. Dan Allah berikan kita sentiasa istiqamah, sentiasa ingat terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW tersebut. Wallahu a'lam. Allahumma ahyina wa amitna 'ala al-islam was sunnah. Ya Allah, makhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita dan kita semuanya di dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.